Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw adlima aw uzlam أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والمصدر كضرب وإكرام إن حل محله فعل مع أن أو مع ما ولم يكن مصغرا ولا مضمرا ولا محدودا ولا منعوتا قبل العمل ولا محذوفا ولا مفصولا من المعمول ولا مؤخرا عنه وأعماله مضافا أكثر نحو ولولا دفع الله الناس وقول الشاعر ألا إن ظلم نفسه المرء بين ومنونا أكيس نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما وبأل شاذ نحو وكيف التوقي ظهر ما أنت راكبه. طيب habis. Qala al-musannif rahimahullah wal masdaru, yakni ataf pada kata musannif yang lepas, ma ya'malu amala fi'lihi sab'atun. Ismu fi'li ismul fi'li wal masdaru. Faham? Jadi Muhammad Ahmad kata musannif rahimahullah, isim-isim yang beramal amalan fi'il ada 7. Yang pertama isim fi'il dan yang kedua al masdar. Jadi nak sebut yang di sini nak sebut yang kedua, wal masdaru. Contoh masdar kadharbin wa ikramin. Satu contoh daripada fa'il sulasi, satu contoh daripada fa'il rubai. Isyarat daripada musannif tidak ada beza masdar sulasi ataupun masdar rubai. Kedua-duanya beramal. Kadharbin wa ikramin. Lepas tu dia nak sebutkan syarat-syarat dia. Disebutkan 8 syarat. In halla mahallahu mahallal masdar. Maksudnya jika ambil tempat masdar tersebut, boleh ambil tempat masdar tersebut fi'lun ma'an au ma'ama. Itu satu syarat. Boleh letaklah rakam wahid atas dia. In halla mahallahu fi'lun ma'an au ma'ama. Ini jika tempat masdar tu boleh kita letak an, fa'il dan juga an, ataupun kita letak fa'il dan juga ma masdariyah. Itu yang pertama. Walam yakun musagharan, itu syarat yang kedua. Masdar tu bukan masdar yang ditasghirkan. Wala mutmaran, masdar tu dan dia bukan dhamir. Masdar tu bukan dhamir. Nanti kita akan tengok, kita akan bagi contoh apa maksud bukan dhamir. Wala mahdudan, ini yang keempat, syarat yang keempat. Maknanya masdar tu bukan sirah yang menunjukkan atas had. Sirah yang menunjukkan atas marrah, sekali ataupun dua kali ataupun beberapa kali. Wala man'utan, dia tidak disifatkan qablal amal. Kalau masdar tu kita sebut sifat, lepas waktu tu dia tidak beramal. Itu yang kelima. Wala mahdzufan, masdar tu tidak dihazafkan. Kalau dihazafkan dia tidak beramal. Dia tidak boleh beramal. Wala mafsulan, yang ketujuh. Wala mafsulan minal ma'mul wala muakharan anhu, itu yang ke-8. Jadi ada 8 syarat disebut dalam ni. Bagi masdar tu beramal. Bismillah.
Baik, yang pertama sekali apa tu masdar? Kita ambil dalam kalam syarah rahimahullah, katanya annau usani minal asma'il amilati amalal fi'li al masdar. Nau' yang kedua, jenis yang kedua daripada isim yang beramal akan amalan fi'il adalah al masdar. Apa dia masdar? Wa huwa al masdatu al ismu dalu alal hadas, iaitu isim yang menunjuk atas kejadian, hadas, kejadian. Al-jari, yang mana isim tersebut al-jari alal fi'li. Tulis kat situ ai al-mustamilu ala hurufil fi'li. Al-mustamilu ala hurufil fi'li. Isim yang menunjukkan atas makna hadas, makna kejadian, perbuatan, dan isim tersebut mengandungi huruf-huruf fa'il. Isim tersebut mengandungi huruf-huruf fa'il. Nak tolak apa? Nak tolak isim masdar. Faham? Nak tolak isim masdar. Baik, itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masdar al-ismu dalu alal hadas al-jari alal fi'li, maksudnya al-mustamilu ala hurufil fi'li. Contoh dia kad-darbi wal ikrami, seperti darb, pukul, dan juga ikram, memuliakan. Boleh faham situ? Baik. Lepas tu dia kata wa inna ma ya'malu bi thamaniyati syurut, dan hanya saja masdar beramal, masdar itu dengan 8 syarat. Tapi sebelum tu kita nak sebut dulu apa yang dimaksudkan, apakah makna masdar tu beramal. Makna amal masdar, yakni apa yang dimaksudkan masdar tu beramal. Yang dimaksudkan dengan masdar tu beramal, sama ada wa sallallahu alaihi Muhammad, masdar tu merofakkan fa'il, ataupun masdar tu menasabkan maf'ul, ataupun masdar tu berta'alluq, yata'allaku bihi shibhu jumlah, ataupun yang sibu halan, ataupun dia menasabkan hal, ataupun masdar tu menasabkan maf'ulan mutlaqa, maf'ul mutlaq. Jadi maksud masdar tu beramal iaitu sama ada masdar tu merofakkan fa'il, atau masdar tu menasabkan maf'ul, ataupun berta'alluq ataupun berpaut dengan masdar tersebut syibih jumlah, jar majrur ataupun zaraf, ataupun masdar tersebut menasabkan hal, dia jadi amil menasabkan hal, ataupun masdar tersebut menasabkan maf'ul mutlaq. Boleh faham?
Contoh, masdar merofakkan fa'il. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man. Apa i'rab jadi man? Apa i'rab man? Dalam ayat ni. Dewa. Dewa tunggu. Ha? Boleh juga tu. Seingat ana ada juga yang i'rab macam tu. Tak silap ana dalam usul fiqh contoh bagi badal. Contoh bagi badal. Maknanya mukhassis muttasil. Antaranya badal. Didatangkan contoh ayat ni walillahi 'alan nas. 'Alan nas tu kan umum. Lafaz nah ada alif lam. Jadi dia umum. Semua orang ke? Yani man istata'a ilaihi sabila badal ya. Faham? Tapi nak contoh kat sini wa salasai nomat man di situ jadi fa'il. Fa'il bagi hij. Sekarang ni masdar tu diidafatkan kepada siapa? Kepada maf'ul dia. Hajjul bait. Mengerjakan haji ke Baitullah al-Haram. Diidafatkan masdar kepada maf'ul. Lepas tu man tu jadi fa'il. Siapa yang merofakkan dia? Masdar. Jadi sekarang ni masdar ni dia beramal, dia merofakkan fa'il. Contoh lain wa salasana wa mat. Kalau teringat tadi tu surah Zimi ambil Bajuri. Dalam Bajuri sebut matan Nabi Syuja, perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Antara yang disebut perkara yang membatalkan wuduk disebut dalam matan Nabi Syuja, walam surrajuli al-mar'ata. Walam surrajuli al-mar'atal ajnabiyyata. Lamsu ar-rajuli al-mar'ata al-ajnabiyyata. Lamsur rajuli di sini idafat masdar kepada fa'il. Faham? Maksudnya rajul ni jadi fa'il bagi lams. Menyentuh oleh laki-laki akan perempuan. Kita akan terjemah macam tu. Menyentuh laki-laki akan perempuan ajnabi. Baik. Boleh tak anda tukar? Lamsur rajulil mar'atu. Kalau nak baca macam tu, boleh tak? Boleh. Jadi apa? Ha? Jadi apa? Fa'il. Apa tu ar-rajul? Jadi maf'ul. Dia akan tukar. Betul-betul. Lepas tu dalam hasyiah dia sebut benda tu. Main Bajuri dia sebut. Sama ada kita cakap idafatul masdar ila fa'ilihi, al-mar'ah ni kita akan macam mar'ata jadi maf'ul, ataupun kita kata idafatul masdar ila maf'ulihi, al-mar'atu jadi fa'il. Jadi dekat sini kita boleh buat dua contoh. Contoh merofakkan fa'il, contoh menasakkan maf'ul. Faham? Jadi kalau kita jadikan mar'ah ni fa'il, menyentuh akan laki-laki oleh perempuan. Tukar sikit terjemahan tu.
menyentuh akan laki-laki oleh perempuan. Perempuan yang sentuh laki. Tapi kalau anda kata ar-rajul ni jadi fa'il, kita kata buat idafat masdar kepada fa'il, kita kata menyentuh oleh laki-laki akan perempuan. Boleh faham? Lepas tu di sini kita akan kata al-mar'ata. Tapi boleh baca dua, lamsur rajulil mar'atu boleh, lamsur rajulil mar'ata boleh. Yang penting kita tahu jalan. Faham? Kalau kata baca mar'ata, aku kata aku nak baca mar'atu. Jalan dia apa? Jalan dia macam ni. Ni idafat kepada maf'ul, mar'atu jadi fa'il. Mar'ata pun boleh, idafat masdar kepada fa'il, al-mar'ata jadi maf'ul. Kalau tadi mar'atu jadi fa'il. Boleh. Jadi sini kita boleh letaklah contoh ni kat sini. Dan juga boleh letak dekat sini. Lamsur rajulil mar'atu, contoh masdar merofakkan fa'il. Lamsur rajulil mar'ata, contoh masdar menasakkan maf'ul. Ni faham? Boleh letak lamsu. Buat ayat lain, lamsur rajuli al-mar'ata yubtilul wudu. Boleh ha? Ni ya. Sudah, yubtilul wudu. Bismillah. Yang ketiga, yata'allaku bi syibhul jumlah. Contoh, uhibbu as-safara ila baladi kulla amin. Uhibbu as-safara ila baladi kullu amin. Ila baladi jar wa majrur. Kulla amin zaraf. Ada makna fi, ai fi kulli amin. Dia mutadammin makna fi. Okey. Kita mulahazah makna fi dalam ni. Kulla amin, yakni pada tiap-tiap tahun. Soal, ila baladi muta'alliqun dengan apa? Kita sebut semalam huruf jar, ada huruf jar asli, zaid dan juga syabih bi zaid. Ini huruf jar asli, ada makna. Dan juga ada muta'allaq dan juga ada majrur. Baik, apa muta'allaq dia? Masdar as-safar. Uhibbu safara, safar ila baladi. Kulla amin, muta'allaq dia safar juga. Safar fi kulli am. Faham tak? Maknanya sekarang ni masdar tu beraman. Masdar ni dia beraman. Hibbu safar ila baladi kulla amin. Yang keempat, yansibu halan. Makna masdar beramal juga iaitu masdar tu menasabkan hal. Yang kita ada sebut sebelum ni kan? Ada tau waktu hal. Maknanya masdar menasabkan juga hal. Dia juga jadi amil yang menasabkan hal. Sebab yang menasabkan hal fa'il ataupun syibih fa'il. Yang jadi amil menasabkan hal fa'il ataupun syibih fi'il. Yansibu halan. Uhibbu as-safara masyian. Uhibbu as-safara masyian. Aku suka bermusafir dalam keadaan, ini hal keadaan
berjalan. Jadi masyian hal, amil yang menasabkan itu apa? As-safar. Amil yang menasabkan safar. Di sini sebenarnya kita boleh letak uhibbu an usafira. Faham tak? Uhibbu an usafir. Nanti kita akan tengok syarat yang pertama, boleh kita letak tempat masdar ni an dan juga fa'il, ataupun an dan juga fa'il dan an dan juga fa'il, ataupun fa'il dan juga ma masdariyah. Jadi sini boleh uhibbu an usafira masyian. Sini pun sama, uhibbu an usafira ila baladi kulla'am. Semua boleh. Dan yang kelima, makna amal masdar yang sibu maf'ulan mutlaqa. Contoh dia, a'jabani darbuka zaidan darban syadidan. A'jabani darbuka zaidan darban syadidan. Ini maf'ul mutlaq yang jadi amil dia dar. A'jabani darbuka zaidan, dia beramal, dia menasabkan maf'ul. A'jabani darbuka zaidan, maf'ul bagi siapa? Darab. Dan dia juga jadi amil yang menasabkan maf'ul mutlaq. Ni faham? Itu maksud amal masdar. Jadi kita kata masdar apa ni? Ini fa'il. Ini fa'il, dia punya amil dia. Ini fa'il rafa'. Siapa amil dia? Masdar. Maknanya masdar tu kita kata masdar tu beramal lah. Ataupun kita kata huruf jar ni muta'alliqun dengan masdar. Maknanya masdar tu beramal. Nanti kita akan dapat tengok daripada contoh-contoh yang diberikan. Kemudian untuk beramal dengan bahasa Sayyidina Muhammad, untuk beramal, untuk apa ni, amal mengamalkan masdar ni, kita i'malkan masdar, ada 8 syarat. Yang pertama disebut dalam matan, in halla mahallahu fa'lun ma'an, ataupun kita kata an yasihha down ya. Yang pertama, an yasihha takdiru an wal takdiru an wal fi'li fi au ma wal fi'li fi makanihi. Sah kita nak takdirkan ataupun kita nak letakkan an dan fa'il ataupun ma masdariyah dan fa'il di tempat masdar. Faham? Macam kita bagi contoh tadi, uhibbu safara masyian. Kita kata safar ni jadi amil bagi hal. Faham? Sekarang ni sah tak nak letak an dan juga fa'il tempat ni? Faham? Sah nak letak fa'il dan juga an di tempat ni. Uhibbu an usafira masyian. Sini pun sama, uhibbu an usafira ila baladi
kulla amin. Cuma bila kita guna an dan juga fa'il, bila kita guna an dan juga fa'il, kita boleh gunakan dia untuk menunjukkan benda yang dah lepas dan juga benda yang akan datang. Sebab an kan harfu istiqbal jika dia masuk atas fa'il mudhari'. Tapi kalau dia masuk atas fa'il madhi, dia menunjukkan atas madhi. Faham? Dia menunjukkan, kalau dia masuk selepas an tu fa'il madhi, dia menunjukkan madhi, menunjukkan masa madhi. Kalau dia masuk ke atas fa'il mudhari', dia menunjukkan masa akan datang. Adapun nak menunjukkan masa sekarang, hal, kita kena letakkan ma dan juga fa'il. Okey, tengok dalam dia punya syarah. Wa innama ya'malu bi samaniyati syurut. Hanya saja beramal masdar tu dengan 8 syarat. Ahaduha, yang pertama, satu daripada 8, an yasiha an yahulla mahallahu fi'lun ma'an au fi'lun ma'ama. Kita kata sah, kita kata mengambil akan tempatnya, tempat masdar tu oleh fi'il serta an ataupun fi'il serta ma. Fal awwal kakaulika, yang pertama apa? Iaitu fi'il berserta dengan an. Kakaulika, seperti kata kamu, a'jabani darbuka zaidan. A'jabani darbuka zaidan. Yang ni dah lepas ni, a'jabani. Faham? Takdir dia a'jabani an darabta zaidan. Nanti dia takdir lepas ni. Wa yu'jibuni darbuka amran. Yang ni akan datang. Yu'jibuni darbuka amran. Fa innahu yasihu an taqula makan al-awwal. Maka sebenarnya sah kamu berkata pada tempat yang pertama. Maksudnya pada a'jabani darbuka zaidan tu maksud dia makan al-awwal. A'jabani darbuka zaidan. A'jabani an darabta zaidan. Dia faham? A'jabani an darabta zaidan. Wa makana tsani, dan boleh juga sah kamu kata pada tempat yang kedua, pada perkataan yu'jibuni darbuka zaidan, yu'jibuni an tadriba amran. Wasani, dan yang kedua, maksud yang kedua apa? Apa dia? Fa'il dengan ma. Cuma dalam nusrah ni dia buat warna merah, jadi agak keliru sikit. Ingat wasani, ingat dia nak kira syarat yang kedua. Sebab dia pi talwin kan as-sani tu warna merah. Wasani nahwu yu'jibuni darbuka zaidan al-ana. Yu'jibuni darbuka zaidan al-ana. Fahadha la yang ni perkataan ni yu'jibuni darbuka zaidan al-ana, dia kata fahadha la yumkinu an yahulla mahallahu an darabta. Sini pada perkataan yu'jibuni darbuka zaidan al-an, tak boleh nak letak kat tempat darbuka tu, tak boleh nak ambil tempat darbuka tu an darabta. Sebab apa? Sebab an darabta tu li'annahu lil madhi. Tak boleh juga wala an tadriba li'annahu lil mustaqbal. Walakin yajuzu an taqula fi makanihi ma tadribu wa turidu bima masdariyah misliha fi qaulihi ta'ala bima rahubat wa qaulihi ta'ala waddu ma anittum ay bi ruhbiha wa anatakum. Maksudnya yu'jibuni ma tadribu. Yu'jibuni ma tadribu zaidan al-ana. Sebab dia sekarang. Dia ma, dia kena sekarang. Jadi kalau an dia masuk selepas dari fi'il madhi, maka lil madhi. Kalau masuk atas fi'il mudhari', maka dia bagi dia lil mustaqbal. Tapi kalau nak buat sekarang tak boleh pakai an lah, kena pakai ma masdariyah.
Jadi bima rahubat ma masdariyah. Jadi kita takwilkan ma dengan fi'il selepas tu jadi masdar, jadi biruh biha. Dan juga qauluhu ta'ala waddu ma anittum, ai waddu anatakum. Anittum kan ada dhamir antum tu. Jadi kita dah jadi muttasil, dhamir dia kum. Waddu anatakum masdar ya. Boleh faham situ? Wala yajuzu fi qaulika darban zaidan an ta'taqida anna zaidan ma'mulun li darban khilafan liqaumin minan nahwiyyin li'anna al-masdar huna innama yahullu mahallahu al-fi'lu wahdahu biduni an. Wahdahu biduni an wa ma. Okey. Dia kata darban zaidan. Darban zaidan. Dia kata wala yajuz, jangan, tak boleh kamu iktikadkan kata zaidan ni maf'ul bagi zaid. Maf'ul bagi darban. Sebab apa tak boleh? Darban kan masdar. Darban masdar kan? Dia kata tak boleh kamu iktikad kamu kata zaidan ni maf'ul bagi darban. Sebab apa? Syarat dia apa? Syarat dia boleh kita takdirkan tempat masdar tu an dan juga fa'il ataupun ma dan juga fa'il. Sekarang ni tempat ni boleh tak kita takdirkan an dan juga fa'il dan juga ma dan juga fa'il? Tak boleh. Jadi sebab tu dia cakap tak boleh, la yajuzu an ta'taqida anna zaidan ma'mulun li darban. Jadi ni bukan ma'mul bagi darban. Dia bukan jadi maf'ul bagi darban. Khilafan, aku cakap ni aku khilaf bagi satu kaum daripada ulama nahwu. Li'anna al-masdar huna innama yahullu mahallahu al-fi'lu wahdahu. Sini hanya yang boleh datang tempat dia fa'il saja. Faham tak? Hanya fa'il saja, iaitu idrib zaidan. Macam perkataan kita sabran. Sabran maknanya isbir. Faham tak? Kita ngaji sebelum ni. Sabran. Maknanya dia masdar yang dia masdar naib manab isim manab fi'il amar. Kan? Dalam mabahas amar kan ada siyagul amr, antaranya masdar yang diambil tempat fi'il amar. Wa bil walidaini ihsana, ai ahsin bil walidain. Nama sabran ai isbir, maksud dia. Sabran ala yasir. Ini isbir. Ya ala yasir. Jadi kat sini tak boleh kita nak letakkan an dan juga fa'il, begitu juga ma dan juga fa'il. Hanya saja boleh ambil tempat masdar ni fa'il sahaja. Faham tak? Li'anna al-masdar huna di sini innama yahullu mahallahu al-fi'lu wahdahu biduni an wa ma, yani wa biduni ma. Ni faham? Syarat dia mestilah tempat masdar tu boleh kita letak an dan juga fa'il ataupun ma dan juga fa'il. Taqulu idrib zaidan. Kamu kata idrib zaidan. Wa inama zaidan mansub bil fi'lil mahdzuf an-nasib lil masdar. Hanya saja zaidan tu mansub dengan fi'il yang dihazafkan, yang mana fi'il tu menasabkan masdar tersebut. Faham tak? Fi'il tu yang menasabkan masdar tu. Wala yajuzu fi nahwi maratu bi zaidin fa iza lahu sautun sautu himar. Wala yajuz an tansiba sauta tsani bi sautil awwal. Marartu bi zaidin fa idza lahu sautun sautu himar. Tak boleh kita kata marartu bi zaidin fa idza lahu sautun sauta himar. Tak boleh juga. Sebab apa tak boleh? Li'annahu la yahullu mahallal awwal fa'lun. Li'annahu la yahullu mahallal awwal fa'lun.
la ma'a harfin masdari wala bidunihi. Kerana tak boleh duduk tempat saut yang pertama tu, tak boleh duduk tempat tu fa'il. Tak boleh duduk tempat tu, tak boleh fa'il, tak boleh duduk tempat tu sama ada bersama dengan huruf masdari ataupun tidak bersama dengan huruf masdari. Fa'il tak boleh duduk di situ. Sebab apa? Li'annal makna ya'ba dhalik. Sebab makna tu tak terimalah benda tu, tak terima. Kalau kita buat tu makna akan jadi rosak. Sebab tu penting kita memahami satu makna. Dia sangat-sangat membantu kepada i'rab. Li'annal makna ya'ba dzalika. Dia makna menolak demikian tu. Dia menolak daripada kita meletakkan tempat tu fa'il ataupun fa'il bersama dengan huruf masdari. Li'annal murad, kerana yang dikehendaki daripada kalam marartu bi Zaidin fa inna lahu sautu himar ni, anta mararta bihi, kamu melaluinya, wa huwa, sedangkan dia fi halati taswitihi, pada ketika tu dia tengah mengeluarkan suara, taswit, yusawwit. Dia tengah hal keadaan tu dia mengeluarkan suara. La ahdasat taswit, bukan dia mengihdaskan, melakukan perbuatan mengeluarkan suara. Faham? Waktu tu dia memang tengah mengeluarkan suara. Faham tak? Bukannya dia ahdasa at-taswit inda mururika bihi. Bukan dia mengadakan taswit, perbuatan mengeluarkan suara ketika kamu lalu. Tapi memang pada ketika tu, waktu lalu tu dah ada suara tu. Dia tengah duduk ni, tengah buat suara tersebut. Jadi saut tu yang kedua tu jadi badal. Faham tak? Badal bagi saut yang pertama. Seolah-olah kita kata marartu bi Zaidin fa iza lahu sautu himar. Seolah-olah macam tu. Faham? Fa iza lahu sautu himar ni badal bagi saut yang pertama. Baik. Boleh faham itu? Okey. Syarat yang kedua, alla yakuna musaghharan. Alla yakuna musaghharan. Alla yakuna al-masdar tu musaghharan. Ini tak payahlah. Maksudnya kalau masdar tu ditasghirkan, maka tak boleh kita tak boleh peramalkan dia. Tak boleh kita cakap yu'jibuni duraibuka, fu'ail, darbun durai buka zaidan. Tak boleh cakap macam ni. Tak boleh kata yu'jibuni duraibuka zaidan. Sebab apa tak boleh cakap macam ni? Sebab duraibuka musaghar daripada dar. Boleh faham? Ni tak susahlah. Asyartu tsani alla yakuna musagharan fala yajuzu a'jabani duraibuka zaidan. Syarat yang kedua, masdar tu tidak ditasghirkan, maka tidak boleh kamu kata a'jabani duraibuka zaidan. Wala yakhtalifun nahwiyuna fi zalika. Di sini para nahwi, para ulama nahwu tak khilaf, tak berselisih pada ketiadaan boleh beramal masdar yang ditasghirkan. Faham? Cuma depa khilaf pada masalah apa? Jika masdar tersebut dijamakkan, boleh tak dia beramal? Di sini ada khilaf. Wa qasaba ala zalika ba'duhum al-masdar al-majmu'. Boleh faham? Wa qasa ala zalika al-masdar al-musaghar tu,
sebagian nahwiyin al-masdar al-majmu', masdar yang dijamakkan. Famana i'malahu hamlan lahu 'alal musaghar. Jadi sebahagian ulama nahwu ni dia tegah i'mal masdar yang dijamakkan kerana dia kiaskan hamlan, dia kiaskan ataupun ditanggungkan masdar majmu' tu 'alal musaghar. Ni faham? Di anna kullan minhuma mubayinun lil fi'li, kerana tiap-tiap satu daripada kedua-duanya al-masdar musaghar dan juga masdar al-majmu' mubayinun ay mukhalifun lil fi'li, dia berbeza dengan fi'il. Dia berbeza dengan fi'il. Dia ada illah dia sebut, tapi antum boleh bacalah. Ada kenapa illah isim ni boleh beramal amalan fi'il. Faham tak? Sebab dia ada syibih fi'il. Sebab dia ada syibih fi'il. Tapi bila dia dijamakkan ataupun bila ditasghirkan, faham tak? Bila tasghirkan, maka berlaku kepada dia sesuatu yang menyebabkan dia syibih dengan fi'il tu jauh. Jadi waktu tu dia tidak diikmalkan. Dalam tu ada sebut kat sebelah tu, alla yakuna musagharan, ada taklid nombor 3 tu. Tuan antum boleh tengoklah. Sebab apa? Tasghir ni min khasaisil asma. Tasghir min khususiyati al asma. Ada tak fi'il ditasghirkan? Tak ada. Yang ditasghirkan isim. Tiba-tiba dia isim ni ditasghirkan, maka dia jauh daripada menyamai fi'il. Sebab ada pada dia khususiyah isim. Faham tak? Tu illah lah. Ulama cakap illah. Kenapa bila ditasghirkan tak boleh. Kemudian dikiaskan dengan masdar yang dijamakkan. Sebab tu dia kata li'anna kullan minhuma mubayinun ay mukhalifun. Yang ni mukhalafah, dia menyalahi akan fi'il. Wa ajaza kasirun minhum i'malahu, dan membolehkan banyak daripada nahwiyin akan i'malnya masdar yang dijamakkan. Wastadallu binahwi qaulihi, dan mereka beristidlal dengan umpama perkataan syair wa atta wa kanal khulfu minka sajiyatan mawa'ida urqubin akhahu biyatrabi. Ana nak ambil syahid je dekat mawa'id. Mawa'id tu sama ada jamak bagi mi'at ataupun mau'id. Kat bawah tu ada Syekh Muhammad Muhyiddin ada sebut jamak bagi mi'at ataupun jamak bagi mau'id. Jadi pokoknya kedua-duanya masdar dan diidafatkan kepada urqubin. Diidafatkan kepada fa'il. Urqubin ini masal yang diberikan kepada orang yang banyak berjanji tapi dia menyalahi janji. Faham? Urqub ni kala jengking kan? Urqub ke ada benda lain? Tu akra. Urqub kan? Urqub. Ada disebut urqub dalam ni. Urqub di sini dia sebut rajulun yudrabu bihi masal fil khulfil wa'di. Betul, lelaki yang dibuat masal pada kerana tidak menepati janji. Banyak berjanji dan tak menepati janji. Ini masal bagi orang yang tak menepati janji. Jadi mawa'ida urqubin akhahu biyatrabi. Jadi akhahu jadi maf'ul bagi mawa'id. Mawa'id idafat kepada fa'il dia. Akhahu, yang ini janji oleh urqub akan akhahu. Jadi ada khilaf tentang masdar majmu'. Yang ketiga, alla yakuna mudmaran. Alla yakuna mudmaran.
Contoh nak cakap darbuka Zaidan hasanun. Darbuka Zaidan hasanun. Wa huwa Bakron qabihun. Faham tak maksud dia? Bakron jadi apa? Apa i'rab Bakron? Bismillah. Apa i'rab Bakron? Jimmy? Maf'ul bih apa? Huwa tu kembali pada apa? Darbuka. Darbuka Zaidan hasanun. Mubtada khabar. Darbuka Zaidan hasanun khabar. Pukul kamu akan Zaid itu baik. Wa huwa yani darbuka Bakron qabihun. Tapi dia datangkan dengan dhamir. Faham tak? Didatangkan dengan dhamir. Yang ni tak ada masalah, yang ni boleh berakmal. Darbuka Zaidan sini. Ini maksud alla yakuna mutmaran. Itu maksud dia. Maksud masdar tu bukannya dhamir. Sebab dhamir ni dia kembali pada masdar ni. Maksudnya wa huwa ni ai darbuka Bakron qabihun. Itu maksud alla yakuna mutmaran. Asalisu alla yakuna mutmaran fala taqulu darbi Zaidan hasanun wa huwa amran qabihun. Pukul aku akan Zaid itu hasan. Baik, bagus. Wa huwa yani darbi amran qabihun. Tak boleh cakap macam ni. Li'annahu laisa fihi lafzul fi'li. Kerana tiada padanya pada dhamir itu lafaz fa'il. Wa ajaza zalika al-kufiyuna. Tapi kufiyun dia membolehkan wastadallu dan mereka berdalil dengan perkataan syair wa mal harbu illa ma alimtum wa dhuqtumu wa ma huwa anha bil hadisil murajjami. Dia ni orang ni dia nasihatkan kaum dia lah, dia kata wa mal harbu, tidaklah peperangan itu illa ma alimtum wa dhuqtumu, kecuali apa yang kamu ketahui dan apa yang telah kamu rasai. Maknanya nak kata dia punya kaum dia memang dah merasai apa ni peperangan, dan depa tahu apa yang berlaku, apa yang akan terjadi jika peperangan tu berlaku. Dia kata mal harbu illa ma alimtum wa dhuqtumu, tidaklah peperangan itu kecuali apa yang kamu ketahui dan juga apa yang telah kamu rasai. Apa yang akan berlaku? Kemusnahan. Apa yang akan berlaku? Kematian. Orang-orang yang tersayang mati. Orang yang tersayang kena bunuh, diseksa dan sebagainya. Lepas tu kemusnahan, hidup tidak aman. Jadi macam-macam. Jadi dia kata wa mal harbu illa ma alimtum wa dhuqtumu wa ma huwa anha. Huwa kat situ apa ni, merujuk kepada ilmu. Merujuk kepada ilmu yang dipaham daripada ma'alimtum wa dhuqtum, ma'alimtum kat belakang tu. Dalam tu al-lughah wa mal harbu illa ma alimtum yuridu laisatil harbu illa ma jarrabtumuhu.
wa araftum awaqibahu wa nataijahu min at-tadmiri wal fana yuhadzirul qauma min an ya'udu ilaiha. Dia dia peringatkan dia punya kaum lah daripada kembali kepada peperangan. Apa-apa sikit nak perang, apa-apa sikit nak perang. Jadi kamu dah tahu dah natijah-natijah daripada peperangan dan akibat-akibat daripada peperangan. Wa ma huwa ad-dhamir ya'udu ilal ilmi alladhi yushiru ilahi qawlu alimtum. Dan juga wa qawluhu bil hadis arada al khabar, yakni bil khabaril murajjami. Al murajjam dengan makna maznun. Wa ma huwa ay wa ma ilmu anha, yakni wa ma ilmu anha anil harbi bil hadisi ay bil khabaril murajjami. Bukanlah satu khabar yang dizon-zonkan saja, tapi khabar berkenaan dengan peperangan, apa yang akan berlaku akibat peperangan itu merupakan satu khabar yang yakin. Sebab apa? Kamu semua dah hadapi dia dan kamu telah rasai dan kamu tahu apa akibat daripada peperangan tersebut. Jadi bagi tahu wa ma huwa ay wa mal ilmu anha, bukanlah ilmu berkenaan dengan peperangan tu, akibat-akibat dia semua tu, bukanlah bil hadis dengan mana bil khabar. Bukanlah dia tu merupakan khabar yang dizonkan, yang disangka-sangka akibat dia akan jadi macam ni, akan jadi tidak, tapi merupakan khabar yang yakin. Murajjam dengan makna al-maznun. Boleh tengoklah asai makna murajjam dalam tu. Dia sebut yuridu laisal ilmu an hanil harbi bi khabarin tasma'unahu qad yakunu sahihan wa qad la yakunu sahihan. Bukanlah pengetahuan berkenaan dengan peperangan ni, bukanlah ilmu tu bukanlah ilmu itu adalah khabar yang kamu dengar yang boleh jadi betul, boleh jadi salah. Yu'akidu anna amraha ma'lumun, dan dia mentakkidkan, menegaskan lagi bahwasanya urusan berkaitan peperangan ni maklum lahum, bagi mereka, la yanbaghi an yatajahalu, maka tidak seyogia mereka seolah-olah berpura-pura tidak mengetahui. Al-murajjam al-aslu fi hadhihi al-kalimah ar-rajmu wa huwa al-qadhfu bil hijarah. Saya makna rajam iaitu baling, lempar dengan batu. Summa qalu rajama fulanun fulanan. Lepas tu depa orang Arab dia guna, dia kata fulan telah merejam si fulan. Idza aradu annahu syatamahu wa sabbahu. Jika ada orang tu syatam dia, syatam, mencela dia, mengkeji dia, depa akan guna rajama fulanun fulanan. Summa qalu rajama, kemudian depa cakap pula rajama bizzon, yuriduna rama bihi. Maknanya dia menuduh seseorang tu dengan zon. Summa kasura hadzal istimal hatta qalu, kemudian dah istimal ni asal dia makna dia ni, tapi kemudian jadi istimal dia guna dengan makna yang disebutkan ni. Summa kasura hadzal istimal hatta qalu, sehinggalah mereka kata rajama wa rajama bitakhfif dengan bitasydid wa huwa yuriduna adh-dhann. Asal makna dia rajam ar-rajam iaitu al-qadhfu bil hijarah, melempar dengan batu. Tapi sekarang ni banyak pakai maksudnya zon. Wa qalu, mereka berkata orang Arab, laqad qala fulanun al-kalama rajman. Apa maksud dia? Si fulan telah berkata satu kalam zannan. Faham? Wa hum yuriduna qalahu zannan. Fataqulu faqaulu Zuhair murajjam yuridu bihil maznun alladhi laysa fi mawdi'il yaqin. Dia nak beritahu wa ma huwa anha bil hadisil murajjami. Ini bukanlah hadis yang dizonkan, bukan khabar yang dizonkan, tapi khabar yang yakin, sebab kamu telah merasai peperangan. Syahid dia apa? Wa ma huwa anha. Anha tu muta'alliqun dengan huwa. Wa ma huwa anha, maksudnya huwa tu beramal. Sebab kita kata apa? Maksud makna amal masdar tadi ya ta'allaqu bihi syibhu jumlah. Jadi sekarang ni ya ta'allaqu bihi syibhu jumlah, maksudnya dia beramal. Jadi orang Sayyidina Muhammad Kufiyun dia beristidlal dengan perkataan syair ni.
ai wa mal hadisu anha bil hadisil murajjami. Qalu fa anha muta'alliqun bid-dhamir. Jadi mereka kata kufiyun anha tu muta'alliqun bid-dhamir. Dia bertakluk dengan dhamir. Wa hadzal bait nadirun qabilun lit-ta'wil, kata Syekh Ibn Hisham, dia kata bait ni nadir, dan juga qabilun, dan menerima takwil. Fala tubna alaihi qaidatun, ke tidak dibina atas bait ini kaedah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita kena faham satu benda yang kita kena faham, kaedah ni datang kemudian. Faham? Kaedah ni datang kemudian. Jadi ulama dia nak bina kaedah, antara satunya mestilah satu benda tu mutarid, syarat dia. Maknanya memang banyak diguna pakai. Kasura isti'maluhu, banyak isti'mal penggunaan dia orang Arab pakai. Sebab tu depa akan tengok kalam-kalam Arab. Faham tak? Tapi kalam-kalam Arab yang boleh dibuat syahid lah. Maknanya kalam dia tu dia jadi hujah. Faham? Jadi depa tengok kalam-kalam Arab. Jadi depa dapati Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang depa jumpa sekarang ni ada satu bait ni. Faham tak? Depa jumpa, jadi kufiyun, depa jumpa satu bait ni. Lepas tu dia istidlal, dia kata orang Arab pun cakap macam tu. Jadi dia kata boleh, dia membolehkan. Faham? Sebab didapati ada kalam Arab yang cakap macam ni, gunakan dhamir. Dhamir tu kembali kepada masdar, jadi dia beramal. Faham tak? Dia beramal. Tapi Basriyun tak. Faham tak? Sebab tu Basriyun kuat sikitlah dia punya ni kaedah dia. Maknanya benda yang tak mutarid, maka dia tak diambil untuk dibina di atas syair tu atau perkataan tu kaedah. Sebab tu dia kata sini wa hadza nadir qabil ta'wil fala tubna alaihi kaedah. Maka tidak dibina di atas bait ini oleh kaedah. Yang keempat, syarat yang keempat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alla yakuna mahdudan. Alla yakuna mahdudan. Maksud dia bi an yakuna ala sighatin tadullu ala al-marrah ka darbah atau ka darbah ataupun darabat boleh. Tambahan je lah. Yang ke yang keempat, syarat yang keempat, alla yakuna mahdudan. Masdar tu bukan mahdud. Maksud masdar tu bukan mahdud, iaitu masdar tu bukanlah di atas sirah. Apa nak terjemah sirah? Macam mana? Dalam bentuk, bukanlah di atas bentuk binaan yang menunjukkan atas marrah, ataupun kita menunjuk atas bilangan, atas had. Faham? Contohnya darbah menunjukkan sekali pukul, ataupun darbatan, dua kali pukul. Darabat, banyak kali pukul. Tapi dia menunjukkan atas bilangan. Jadi kalau masdar tu, contohnya masdar marrah, kan ada masdar mimi, ada masdar marrah. Jadi kalau masdar marrah tak beramal. Syarat dia alla yakuna mahdudan. Arabi'u alla yakuna mahdudan fala taqulu a'jabani darbatuka zaidan. Tak boleh cakap macam tu. Cakap macam ni salah. A'jabani darbatuka zaidan. Wa syadza qawluhu yuhayi bihil jaldul ladzi huwa hazimun bi darbati kaffayhil mala nafsa rakibi. Dan syaz dan ganjil oleh perkataan syair ni, yuhayi dengan mana yuhayi bihil jaldu,
Al-jald as-sabur. Lepas tu kata ada apa ni? Oh, nak mengaji ni kena jald. Maksudnya dia kena sabur, qawi. Dia boleh tahan lasak dan sebagainya. Mau nak mengaji ni. Lepas tu dia baru dia boleh tahan. Kalau semua dia nak mudah ya, kebanyakannya malah. Faham? Kadang-kadang orang hari ni macam-macam ada kesenangan tapi malah pula. Macam dulu susah tapi masya-Allah hebat. Kat mana silap dia kena cari ya. Kat mana silap dia? Kalau ni serba cukup, banyak duit, boleh berjalan, boleh ni, pakaian banyak dan sebagainya. Tapi dia mengaji manja. Faham? Salah satu zaman ni banyak benda yang menghilangkan fokus. Banyak benda yang menghilangkan fokus. Lepas tu kalau mengaji duduk di tempat yang tak banyak benda, tak banyak benda yang menghilangkan fokus dia, macam pergi ke Mauritania ke apa ke, bagus ya. Dia fokus, dia dapat fokus pada ilmu. Faham tak? Dia tumpukan dia punya tumpuan dia tu semua kepada ilmu. Sebab benda ni kena berhajat kepada tumpuan. Kalau tak nak hafal Al-Quran dengan sibuk dengan benda-benda lain, tak dapat. Sebab nak menghafal, dia tidak boleh banyak taharruk. Dia kena banyak sabat, tetap. Sebab tu orang hafal Quran, dia kena masuk khalwah, dia kena masuk pusat tahfiz. Dalam tu dia akan duduk dulu setahun, 2 tahun. Dalam masa tu dia akan menghafal, proses untuk menghafal. Tapi kalau setahun, kalau sekejap balik, lepas tu pergi sini, pergi sana, pergi sini, pergi sana, Allah dia tak hafal Quran. Kalau dia hafal pun tak kuat. Sebab dia berhajat kepada tetap. Faham? Itu ngaji kena ada jald. Dalam tu boleh sebut al-jaldu as-saburu salb al-qawi ala ihtimalil masa'ib wal makarih. Nak mengaji ni macam itulah. Dia kuat menanggung kesusahan dan juga benda-benda yang dibenci. Faham? Dalam Risalatul Mustasyirin tersebut, la tanalu ma tatamanna illa bitarki ma tashtahi. Lebih kurang itulah. Kamu tidak akan kecapi mendapat apa yang kamu cita-citakan kecuali dengan meninggalkan apa yang kamu inginkan, yang kamu suka, syahwah kamu suka. Syahwah kita suka apa? Syahwah kita suka main, syahwah suka kita lepak, syahwah suka rehat, syahwah kita suka rehat. Syahwah kita ni, keinginan kita suka benda yang mudah-mudah. Tapi untuk sampai keinginan cita-cita tu, dia berhajat kepada tinggalkan semua tu. Nak tidur, aku dah tidur dah tadi, cukup. Aku datang sini bukan untuk tidur. Nak banyak main, aku dah banyak dah masa untuk aku main. Sekarang untuk aku mengaji. Nak rehat, nak berjalan, pergi sini, pergi sana dan sebagainya, aku datang bukan untuk ni. Jadi dia tinggalkan ma yashtahi, boleh dapat ma yatamanna. Kalau tak, la yanalu ma yatamanna. Faham? Yuhayi bihil jaldu alladhi huwa hazimun bidarbati kaffaihi. Syahid kita kat bidarbati kaffaihi. Al-malatu at-turab. Al-mala at-turab, maknanya bidarbati, dia nak bagi tahu orang ni, orang ni apa? Dia dapat hidup di padang pasir. Dia ni duduk di padang pasir dan dia tinggal air yang ada pada dia minum untuk hidup, dan dia bertayamum untuk berwudu. Faham tak?
yuhayyi bihi, maksudnya yuhyi bihi al-jaldul ladzi huwa hazimun. Hazimun ni orang yang ad-dhabit di umurihi. Anda tak tahu nak terjemah apa ad-dhabit. Dhabit ni dia yang menjagalah perkara-perkara dia. Kalau mundhabit ni konsisten. Dhabit ni dia memelihara dan menjaga urusan-urusan dia. Macam mana dia yuhyi bihi jaldul ladzi huwa hazimun? Dia ada yang sahihnya yuhayyi biha. Dalam tu apa ni Syekh Muhammad Muhyiddin sebut bawah tu. Dia kata riwayat yang sahih yuhayyi biha. Maksud biha kat situ as-sahra, padang pasir. Maknanya yuhyi fis sahra al-jaddul ladzi huwa hazimun. Macam mana dia hidup? Bidarbati kaffaihil mala, dengan memukul dua tangan dia tu, dengan memukul dua tangan itu akan al-mala, akan turab, untuk tayamum. Yuhyi nafsa rakibi, maknanya dia yuhyi nafsahu, dia hidupkan diri dia, maknanya dia bertahan untuk hidup. Orang ni asyakhsus sabur ni di padang pasir dengan bertayamum, dan air yang dia ada dia minum. Itu maksud dia. Syahid kita dekat bidarbati kafaihi, dia apa ni ikmalkan apa ni masdal marrah tu, ma yadullu ala al-marrah. Fa'amala ad-darbata fil mala, maka syair ni mengikmalkan darbah pada mala. Mala tu jadi maf'ulun bihi bagi darbah. Wa amma nafsu rakibi fa maf'ulun li yuhaji. Dengan mana yuhyi? Ai yuhyi nafsa rakibi, maksudnya diri dia. Dia maksudkan diri dia sendiri. Wa ma'nahu, makna al-bait ni annahu adala anil wudu', dia berpaling daripada berwuduk ila tayammum, kepada tayammum. Maknanya dia tak berwuduk dengan air, tapi dia tayammum. Wasaqar raqibal ma'a, dan dia telah bagi raqib, maksudnya diri dia sendiri. Orang yang menunggang tu, iaitu diri dia sendiri, dia bagi penunggang tu air. Allazi kana ma'ahu, yang mana air itu ada bersama dengan air yang ada bersama dengan dia. Fa ahya nafsahu, maka dia menghidupkan diri dia, maksudnya dia dapat hidup lagi lah. Fa ahya nafsahu. Dia faham? Al-khamisu alla yakuna mausufan qabla al-amal. Alla yakuna mausufan qabla al-amal. Nombor 5, syarat yang kelima, masdar tu mestilah tidak disifatkan sebelum dia beramal. Maka tak boleh anda nak cakap macam ni dalam bahasa Arab, yu'jibuni darbuka asyadidu Zaidan. Tak boleh anda nak cakap dalam bahasa Arab yu'jibuni darbuka syadidu. Ana sifatkan darbuka sebelum dia beramal menasabkan Zaid. Faham tak? Sebelum sampai kepada Zaid, ana dah datangkan sifat bagi darb. Maknanya ana ana sifatkan dia. Syarat dia apa? Alla yakuna mausufan. Sekarang ni mausuf kan? Ini sifat ataupun ni man'ud. Ni na'at. Okey. Tapi kalau nak takhirkan sifat, boleh. Ana buat macam ni. Yu'jibuni darbuka Zaidan asyadidu. Syadid ni sifat bagi darbuka. Kalau macam tu boleh. Sebab apa boleh? Sebab sekarang ni dia ana tak sifatkan darbuka sebelum dia beramal, tapi ana sifatkan darbuka selepas dia beramal. Dia dah menasabkan Zaid baru nak datangkan sifat. Nampak kan? Okay. Al-khamisu alla yakuna mausufan qabla al-amal fala yuqalu a'jabani darbuka syadidu Zaidan. Jadi tak boleh cakap macam tu. A'jabani darbuka asyadidu Zaidan. Fa in akharta syadid, tapi kalau kamu takhirkan syadid,
Macam contoh yang diberi tu, jaza, boleh. Qala syairu, kata syair, inna wajdi biki syadida. Inna wajdi biki asyadida. Arani adhiran fiki man ahittu azula. Wajdi apa? Keasyikan. Keasyikanku dengan diri kamu. Biki itu muta'alliqun dengan apa? Biki jar wa majrur muta'alliqun dengan apa? Wajdi. Maksudnya wajdi itu beramal, masdar. Wajdi biki asyadida, sifat bagi wajdi. Sebab wajdi itu kan mansub isim inna. Tapi sekarang ni boleh beramal tak? Boleh beramal. Sebab apa? Dia takhirkan sifat. Inna wajdi biki syadida. Baik. Syahid dah situ. Fa akhara syadid anil jari wal majrur al muta'alliqi bi wajdi. Jadi syair ni dia mentakhirkan syadid daripada jar majrur yang muta'alliq dengan wajdi. As-sadisu alla yakuna mahdhufan. Syarat yang keenam, alla yakuna mahdhufan. Tak boleh dihazafkan. Masdar tu tidak boleh dihazafkan. Wa bihadza as-sadisu alla yakuna mahdhufan wa bihadza raddu. Dan dengan sebab ini raddu an-nahwiyun. Anda tengok dalam Al-Alusi dia kata al-kufiyun. Maksud raddu kat situ dhamir itu kembali kepada al-kufiyun. Al-kufiyun raddu ala al-basriyin. Dia kata wa bihaza raddu ala man qala fi ma laka wa zaidan. Dan dengan inilah mereka telah menolak atas orang yang mengatakan pada kata ma laka wa zaidan. Ma laka wa zaidan. Inna takdir zaidan tu masuk ala apa? Malaka wa zaidan. Jadi mereka mentakdirkan, sebahagian nahwiyun mentakdirkan malaka wa zaidan. Dia kata takdir dia wa mulabasataka zaidan. Dia jadi maf'ul bagi masdar yang mahzuf. Dia jadi maf'ul bagi masdar yang mahzuf. Malaka wa mulabasataka zaidan. Jadi mulabasataka itulah yang menasakkan zaid. Jadi sebab tu depa tolak. Sebab apa depa tolak? Mulabasah masdar. Masdar dia tak beramal kalau mahzuf. Tiba-tiba kita cakap zaidan ni mansub bagi mulabasah. Mansub jadi maf'ul bagi mulabasah. Lepas tu nak i'rab jadi apa? Waw ma'iyah. Wawul ma'iyah. Kita mengaji itulah. Ini malaka ma'a wujudi zaid. Ini apa? Malak. Ini apa yang berlaku kepada kamu serta adanya zaid. Malaka wa zaidan. Faham? Wa ala man qala wa raddu ala man qala fi bismillah inna takdir ibtida'i bismillahi sabitun. Ibtida'i bismillahi sabitun. Dan depa tolak juga mereka yang mengatakan bismillah tu takdir dia ibtidai.
Andainya bismillah kan huruf jar tu. Faham tak? Huruf jar. Jadi huruf jar mana ada jumlah harfiah, yang ada jumlah ismiyah, yang ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah mula dengan isim, jumlah fi'liyah mula dengan fa'il. Tak ada yang dinamakan dalam bahasa Arab jumlah harfiah, jumlah yang mula dengan huruf. Bila satu jumlah tu mula dengan huruf, mesti dia ada muta'allaq dia. Faham tak? Jadi bismillah ni mana muta'allaq dia, tempat berpaut dia. Jadi kita i'rab dia, antara yang kita masyhurnya kita i'rab dia dengan fa'il. An abtadi'u au aqra'u bismillah. Ikut tempat, ikut maqam. Maqam tengah makan, akulu bismillah. Tengah minum, ashrabu bismillah. Kan? Nak baca aqra'u bismillah, maksudnya kita baca bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim, takdir dia aqra'u bismillah. Okey. Tapi anda tak ingat anda pernah sebut ke tak? Boleh juga nak takdirkan isim. Ibtidai bismillah. Maksudnya ibtidai bismillahi sabitun. Maksudnya mulanya aku dengan bismillah ni sabitun. Maksudnya bismillah tu muta'alliqun bi ibtidai. Muta'alliqun dengan masdar. Maksudnya masdar ni beramal. Tapi masdar ni mahzuf. Faham tak? Masdar ni mahzuf. Inna takdir ibtidai bismillahi sabitun. Tu khabar ya. Dan ibtidai tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mubtada dan dia masdar dan dia mahzuf. Dan kita kata ibtidai muta'alliqun dengan masdar yang mahzuf tu. Sebab tu dia tolak. Fahuzifa fahazafa al-mubtada'a wal khabar wa abqa ma'mul al-mubtada'. Maka dia hazahkan mubtada' dan khabar. Orang yang cakap itulah dia menghazahkan mubtada' dan khabar dan dia mengekalkan ma'mul bagi mubtada'. Apa ma'mul bagi mubtada'? Jar wa majrur. Kan? Ya ta'allaqu bihi shibhu al-jumlah tu. Okey sampai situ. Okey. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang ni dijawablah. Dijawab ujiba, lakin ada yang sebut ujiba anhu bi annahu yughtafaru fil jari wal majrur ma la yughtafaru fi ghairihi. Tapi dijawablah bagi mereka yang katakan ibtidai bismillah sabitun tu kan, apa ni dimaafkan pada jar majrur apa yang tidak dimaafkan pada selain jar dan juga jar dan juga majrur. Ini boleh tambahlah alla yakuna mahdzufan illa ma'a shibhi jumlah. Alla yakuna mahdzufan illa ma'a shibhi al jumlah. Dia tahulah nak jawab apa kalau i'rab macam tu. Wa ja'alu minad darurah, dan mereka menjadikan alladzina raddu tu wa ja'alu minad darurah qaula syair, dan mereka menjadikan perkataan syair ni yang akan disebut ni daripada darurah. Perkataan syair ni ada ma'mul bagi satu masdar yang dihazafkan. Tengok hal tadhkuruna ila daraini hijratakum wa mashakum sulbakum rahmanu qurbana li'annahu bitakdiri wa qaulakum ya rahmanu qurbana. Syahid dia dekat rahman. Rahman tu ma'mul bagi qaul. Faham tak? Ma'mul bagi qaul. Kerana dia jadi makul qaul, ataupun dengan kata lain jadi maf'ul bagi perkataan qaulakum. Tapi perkataan qaulakum tu mahzuf. Perkataan qaulakum tu mahzuf. Takdir dia
wa qaulakum ya rahmanu qurbana. Qurban ni maf'ul min ajlih. Sebut bawah tu antum boleh tengok dia punya i'rab. Berapa lama sini? Berapa lama dah? Sejam? 10 minit? Tapi ada kalam sikit lah, antum boleh baca. Ada dia kata walana maqalun la tattasi'u li dzikrihi hadhihi lamhah. Yang ni apa ni? Walana fi hadzal ladzi qalahu al muallif maqal la tattasi' li dzikrihi hadzal lamhah. Nak bagi tahu i'mal al qaul ni boleh kata antara yang dikecualikan lah. Maknanya banyak sekali orang Arab guna bila dengan apa ni dihazahkan perkataan qaul. Dihazahkan perkataan qaul. Sebab tu dia sebut ni walana fi hadzal ladzi qalahu muallif maqal. Tapi la tattasi' li dzikrihi hadzal lamhah. Baik, terus. As-sabi'u alla yakuna mafsulan an ma'mulihi. Alla yakuna mafsulan an ma'mulihi bi ajnabi. Alla yakuna mafsulan an ma'mulihi bi ajnabi. Dia tidak diceraikan, masdar tu tidak diceraikan daripada ma'mul dia dengan sesuatu benda yang ajnabi, yang tak ada kena mengena dengan dia, yang tidak jadi ma'mul dia. Kita tengok contoh fala yajuzu as-sabi'u alla yakuna mafsulan an ma'mulihi, boleh tambah situ ai bi ajnabi. Dalam al-Alusi pun ada sebut walihadza raddu ala man qala, dan kerana inilah mereka menolak atas orang yang mengatakan fi yaumatu belas sarair, yaumatu belas sarair innahu ma'mulun li raj'ihi li'annahu qad fusila bainahuma bil khabar. Dia ayat Quran apa dia? Ayat Quran tu sebelum dia qad ala raj'ihi ala raj'ihi laqadir. Apa dia depan dia? Innahu ala raj'ihi laqadir. Patu yauma tubla as-sarair. Jadi sebahagian nahwiyun dia rad disebut dalam tu, antara yang mengatakan dia Zamakhsyari dalam Al-Kasyaf. Yang Zamakhsyari dalam Al-Kasyaf dia kata yauma zarah ni muta'alliqun bi raj'ihi. Faham? Muta'alliqun bi raj'ihi. Jadi innahu ala raj'ihi laqadirun ni khabar bagi innahu, khabar inna. Faham tak? Patu ala raj'ihi raj' masdar. Faham masdar. Jadi sini yauma muta'alliqun dengan raj'ihi. Muta'alliqun dengan maknanya masdar beramal. Tapi sekarang ada fasil antara masdar dan antara ma'mul dia. Ni ma'mul dia. Yaum ada fasil laqadir. Dan laqadir ni ajnabi. Faham tak? Sini pun sama juga. Kalau kita contoh a'jabani darbuka zaidan. Kan zaidan ni kan ma'mul bagi darbuka, tapi ada fasil kan? Kaf, dhamir. Tapi kaf ni bukan ajnabi. Sebab dia juga jadi ma'mul bagi darbuka, dia jadi fa'il. Jadi tak dikira sebagai ajnabi. Adapun laqadirun dia khabar bagi inna, dia tak ada kena mengena dengan raj'ihi. Jadi depa sebagian ulama tolak orang yang mengatakan yauma ni muta'alliqun bi raj'ihi. Juga ada yang menjawab dimaafkan pada syibih jumlah.
Dalam Al-Alusi pun dia ada tarik panjang sikit kenaan dengan masalah ni. Sebutlah siapa yang mengatakan, lepas tu ada yang jawab macam ni, ada yang jawab macam ni. Untuk lebih lanjut boleh tengok di sana. Nak beritahu sini ada ulama yang merad orang yang mengi'rab yauma itu ma'mul bagi raja'ihi. Sebab apa? Sebab raja'ihi ma'mul dia yauma, tengah-tengah tu ada fasil. Jadi fasilkan dengan khabar. Sebab tu dia kata li annu qad fusila bainahuma bil khabar. Khabar apa? Khabar inna tu lah. Tak. Khabar inna. As-saminu alla yakuna muakharan anhu. Yani an ma'mulihi. Yang ke-8 alla yakuna muakharan an ma'mulihi. Allahu akbar. Pun sama juga illa ma'a syibhi jumlah. Dia tambah illa ma'a syibhi al-jumlah. Contoh kita tengok dalam al-thaminu alla yakuna muakharan anhu, ay alla yakuna al-masdar muakharan anhu an ma'mulihi. Fala yajuzu a'jabani zaidan darbuka. Zaidan kalau contoh ni tak boleh lah. Dalam bahasa Arab kita sebutnya ni salah. A'jabani zaidan darbuka, zaidan tu jadi ma'mul, jadi maf'ul bagi darbuka kat depan tu. Jadi amil datang kemudian. Tak boleh. Amil mesti datang dulu. Wa ajaza Suhaili taqdimal jar wal majrur. As-Suhaili rahimahullah dia mengharuskan mentakdimkan jar dan juga majrur daripada amil dia. Maknanya daripada muta'allaq dia. Faham kan? Betul nak cakap boleh tambah juga alla yakuna muakharan ma'muli ila ma'syibihi jumlah. Wastadalla As-Suhaili biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala la yabghuna anha hiwala. Anha tu muta'alliqun dengan apa? Hiwala. Tapi hiwala tu duduk datang kemudian. Ai la yabghuna hiwalan anha. Wa qaulihim, wastadalu biqaulihi ta'ala, dan wa qaulihim, dan kata orang yang berdoa lah, qaulihim Allahumma ja'al lana min amrina farajan wa makhraja. Ai Allah min amrina tu muta'alliqun dengan isim selepas dia tu. Yani Allahumma ja'al lana farajan wa makhrajan min amrina. Kalau macam tu tak apalah, sebab amil datang dulu. Tapi sekarang ni ma'mul datang dulu. Tapi kata Suhaili boleh. Kalau kalau jar majrur boleh. Tak ada masalah. Contoh dia berdalilkan dengan inilah perkataan ni, Allah maj'alana min amrina farjan wa makhraja. Farajan wa makhraja. Jadi min amrina tu muta'alliqun dengan amil dengan selepas dia. Jadi ma'mul datang dulu. Habis. Tu 8 syarat. Yang muhim sekali itulah hak nombor 1 tu. Ni 8 syarat ni. Yang muhim sekali nombor 1 tu. Tapi kalau kita baca yang betul lah semua. Kalau kita lah pula nak buat ayat dan sebagainya. Kalau baca dalam kitab ataupun mungkin ada kritikan ke hasyiah dan sebagainya, jadi kita tahulah disebut-sebut benda-benda ni kan. Jadi kita tahu syarat-syarat ni. Macam nanti kalau kita tengok contoh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dalam Baijuri dekat perkataan walam surrajulil mar'ah tu, dalam matan walam surrajulil mar'ata al-ajnabiyyata. Lepas tu kata Muhasyi Syekh Baijuri rahimahullah, wal idafatu fihi lam surrajul tu min idafatil masdar li fa'ilihi in ju'ila ar-rajulu fa'ilan, jika dijadikan rajul tu fa'il. Faham? Wal mar'atu maf'ulan, dan dijadikan perempuan tu maf'ul.
au min idafatil masdar li maf'ulihi, ataupun idafat di situ adalah daripada idafat masdar kepada maf'ul jika dijadikan perempuan tu fa'il ala aksi zalika. Jadi kita baca ni kita fahamlah sebab dah jelas dah benda ni. Faham tak? Ada. Ada sikit lagi. Bismillah. Anwa' jenis-jenis masdar yang beramal. Jenis-jenis masdar yang beramal ada 3. Sebab isim dia 3. Wa imma isim itu datang dalam keadaan tidak ada alif lam. Contoh kita kata wa sallallahu Muhammad baitun, tak ada alif lam, baitun munawwan, ataupun ada alif lam al baitu, ataupun diidafatkan baitu ar-rajul. Betul tak? Tak lepas daripada 3 ni. Isim sama ada datang dalam keadaan munawwan, tak ada alif lam dan tidak diidafatkan, ataupun ada alif lam ataupun diidafatkan. Jadi masdar yang beramal sama ada masdar tu mudhaf ataupun masdar tu munawwan, tidak ada alif lam dan tidak diidafatkan, ataupun ada alif lam. Kebanyakannya masdar yang beramal datang dalam keadaan diidafatkan. Faham? Datang dalam keadaan diidafatkan. Ni banyak sekali lah. Antaranya kita sebut seperti dalam matan tadi tu, lamsur rajuli al-mar'ata, menyentuh laki-laki akan perempuan al-ajnabi membatalkan wuduk. Jadi lamsu masdar diidafatkan kepada ar-rajul min idafati al-masdar ila fa'ilihi. Yang kedua ayat Quran, walaula daf'ullahi an-nasa. Daf'ullahi an-nasa, masdar idafat pada lafzul jalalah, an-nasa maf'ulun bihi. Ni faham? Al-masdar al-munawwan, contoh dalam ayat Quran tu ita'amun apa dia? Au ita'amun fi yaumin zi masghabah yatiman. Perkataan yatiman tu maf'ul bagi it'amun.
maf'ul bagi it'amun. Ataupun dengan kata lain, tariqun najah yakunu bimuzakaratin kulla yaumin ad-durusa. Tariqun najah yakunu bimuzakaratin kulla yaumin ad-durusa. Jadi maf'ul bagi muzakarah. Muzakarah ni beramal. Boleh juga nak cakap tariqun najah yakunu bimuzakaratika kulla yaumin durusaka wa bihifzika kulla yaumin, ataupun macam tu juga kulla yaumin apa ni Al-Quran, untuk Al-Quran. Nah, faham? Boleh nak idafatkan, boleh juga tak idafatkan macam ni. Bi muzakaratin kulla yaumin ad-durusa, maf'ul bagi muzakarah. Boleh faham? Yang ni pun apa ni, yang banyaknya inilah datangnya. Dan yang ni pun boleh juga beramal. Adapun yang ketiga ni dengan alif lam, yang ni syaz. Syaz pada qiyas dan syaz pada amal. Syaz pada qiyas dan syaz pada beramal. Maknanya qalil fis sama', sedikit sekali didengar. Orang Arab guna masdar yang ada alif lam dan masdar tu beramal. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di sini ada dua lah, mudhaf, al-masdar mudhaf, sama ada mudhaf kepada fa'il ataupun mudhaf kepada maf'ul. Faham? Sama ada mudhaf kepada fa'il ataupun mudhaf kepada maf'ul. Asalnya yang ni anda bagi contoh mudhaf kepada fa'il. Baiklah, anda tukar mudhaf, yang ni kita buat mudhaf kepada maf'ul. Al-mar'atu, lamsur rajuli al-mar'atu, maknanya mudhaf kepada maf'ul. Al-mar'atu jadi fa'il. Qala syarih rahimahullah, wa yanqasimul masdarul amil ila salasati aqsam, dan terbahagi masdar yang beramal tu pada tiga bahagian. Ahaduha, satu daripada tiga tu al-mudhaf, masdar mudhaf. Wa i'maluhu, wa i'malu masdaril mudhaf aksar min i'malil qismaini al-akharaini. Jadi mengikmalkan masdar yang diidhafatkan tu lebih banyak daripada i'mal yang lagi dua ni, iaitu masdar munawwan dan masdar makrun bi al. Wa huwa darban. Yani al masdarul mudhaf ni darban. Ada dua, mudhafun lil fa'il dan juga mudhafun lil maf'ul. Mudhaf lil fa'il ka qaulihi ta'ala walaula daf'ullahi an-nasa. Daf'u Allahi, masdar idhafat pada lafzul jalalah, fa'il. An-nasa maf'ulun bihi, bagi dafa. Wa akhdhihimur riba, masdar. Lepas tu datang sim dhamir. Faham? Itu dia punya fa'il. Ar-riba maf'ulun bihi wa qadnuhu anhu. Wa aklihim amwala, masdar idhafat kepada fa'il. Al-amwala maf'ul. Amwalan nasi bil batil. Wa mudhafun lil maf'ul ka qaulihi, dan yang kedua darban mudhaf lil fa'il dan mudhaf lil maf'ul ka qaulihi ala inna zulma nafsihil mar'u bayyinun idza lam yasunha an hawan yaghlibul aqla. Syahid kita ala inna zulma nafsihil mar'u. Ala, tahuilah sesungguhnya menzalimi akan dirinya oleh seseorang itu merupakan bayyin. Zulm tu menzalimi itu kezaliman akan diri seseorang tu oleh diri seseorang tu
bayyin, ada satu benda yang zahir, bayyinun zahirun. Al-mar'u tu jadi fa'il, fa'il bagi zulm, fa'il bagi az-zulmu, apa ni, fa'il bagi zulma. Idza lam yasunha an hawan yaghlibu akla. Dekat sini, inna zulma nafsihi al-mar'u, mar'u jadi fa'il. Boleh tak kita jadikan idafat zulma kepada nafsihi, idafat masdar kepada fa'il? Sekarang ni idafat masdar kepada maf'ul. Kan? Sekarang ni idafat masdar kepada maf'ul. Inna zulma nafsihi al-mar'u. Tapi soalan dia, boleh tak jadikan masdar ni di idafat, kita kata idafat masdar kepada fa'il? Boleh tak? Tak boleh. Tak tahu tak boleh. Tak boleh. Bawa tak boleh? Nanti leh bawah tu. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab kalau kita jadikan zulma nafsihi idafat masdar kepada fa'il, maka akan berlaku apa? Akan berlaku audud dhamir ala mutaakhirin lafzan wa rutbah. Sebab inna zulma nafsihi, nafsihi jadi fa'il. Lepas tu dhamir. Dhamir tu kembali kepada siapa? Pada al-mar'a. Itu kena baca al-mar'a lah kalau apa ni kalau jadi maf'ul. Tapi dhamir tu dia akan kembali kepada mutaakhir. Mutaakhir lafzan dan rutbah. Lafaz memang dia duduk di belakang, dan rutbah maf'ul bih kan rutbah dia duduk di belakang selepas fa'il. Jadi tak boleh. Yang boleh kalau dhamir dia ya'udu ala mutaakhiri lafzan la rutbah. Macam ni. Inna zulma nafsihi, dhamir kembali ke depan ke belakang? Kita cakap ke depan kan? Dia pergi ke depan kan? Sepatutnya dhamir kembali ke belakang kan? Sekarang ni dia pergi ke depan. Okey. Kepada anggota mutaakhir. Tapi mutaakhir al-mar'u tu pada lafaz kan? Tapi pada makna, pada rutbah dia jadi apa? Fa'il. Rutbah dia di depan. Cuma dia duduk di belakang, tapi pada makna dia duduk di depan. Jadi tak ada masalah. Tak ada masalah kalau kita kata zulma nafsihi, nafsihi itu maf'ul. Al-mar'u tu jadi fa'il. Dhamir pada nafsihi kembali kepada al-mar'u. Tak ada masalah. Tapi kalau kita jadikan zulma nafsihi idafat masdar kepada fa'il, al-mar'u jadi maf'ulun bihi, kita akan baca inna zulma nafsihi al-mar'a. Sekali muskilah pada dhamir. Dhamir itu akan kembali kepada mutaakhir lafzan wa rutbah. Lafaz tu memang duduk di belakang dan rutbah maf'ulun bihi memang duduk di belakang. Jadi waktu tu akan berlaku mahzur. Yang mana kita dah sebut dah sebelum ni. Dalam bab kata muallif pun dah sebut dalam bab ishtighal. Fafham zalika, bawah tu. Idza lam yasunha an hawan yaghlibul aqla. Itu selebihnya boleh tengok bawah. Wa qaulihi alaihi salatu wassalam. Ini nak bagi contoh lagi idafat masdar kepada maf'ul. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa hajjul baiti hajju al-baiti. Haju masdar, al-bait tu jadi maf'ul bagi masdar. Hajjul baiti man itu fa'il. Yani haju, buat haji oleh orang yang mampu tu akan bait. Qasad orang yang mampu untuk orang yang mampu tu kepadanya tu akan bait. Wa baitil kitab ai kitab sibawih. Wa huwa qaulu syai'in. Bait kitab maksudnya bait dalam kitab. Bait dalam kitab. Kitab tu nama dia kitab, al-kitab.
si bawah dia ada kitab, nama dia al-kitab. Tu dia kata wa baitil kitab ai kitab si bawah. Wa huwa qaulu syair tanfi yadahal hasa fi kulli hajiratin nafyad darahimi tanqadus sayarifi. Kita ambil kat syahid nafya ad-darahim. Nafya masdar, darahim tu maf'ul dia. Fa'il dia mana? Tanqadu. Tanqadus sayarifi. Tanqadu masdar tu bukan fa'il, bukan fa'il tu, masdar. Menafikan oleh tanqadus sayarif ad-darahim. Makna boleh tengok dah dalam. Asani al-munawwan, yakni al-mudhaf al-masdar al-munawwan wa i'maluhu aqyas min i'malil mudhaf. Dan i'malkan masdar yang munawwan tu lebih aqyas daripada i'malkan mudhaf. Maksud maksud qiyas ai aufaq bil qiyas ala al fi'li fil amal. Mana lebih muwafaqah, lebih muafakat dengan qiyas. Lebih muafakat dengan qiyas ke atas fi'il. Maknanya kita nak qiyaskan isim ni tersama dengan fi'il, maka ini lebih nak cakap macam mana? Lebih dekat ataupun lebih muwafaqah. Sebab apa? Sebab li'annahu yushibul fi'la bitankir, kerana dia menyerupai fi'il dengan sebab tankir. Dia kan nakirah kan? Tankir, it'amun bitankir. Sebab apa dia kata min i'malihi mudhafan wa makrunan bi al liquwati shibhihi hina idzin bil fi'li biwasitati tankir. Liquwati kerana kuatnya syibih dia serupa dengan fi'il dengan sebab wasitah tankir. Ka qaulihi ta'ala au it'amun fi yaumin dzi masghabatin yatiman. Taqdiru au an yut'ima fi yaumin dzi masghabah yatiman. Tu takdir dia letak an dan juga fa'il. It'am tu. It'am tu beramal. As-salisu al-mu'arraf bi al. Al-masdar al-mu'arraf bi al. Wa i'maluhu syadzun qiyasan wa isti'malan. Dan i'malkan masdar mu'arraf bi al ni syadz pada qiyas dan juga pada isti'mal. Maksud syadz pada qiyas ay dha'ifun fil qiyas. Dia lemahlah pada qiyas. Sebab apa? Nak qiyaskan dia, kita qiyaskan dia dengan fi'il. Sebab apa lemah? Li bu'dihi an musyabahatil fi'li. Kerana jauhnya dia daripada menyerupai fi'il. Kenapa jauh daripada menyerupai fa'il? Bidukhuli al. Sebab masuk al. Faham? Dia masuk al ni isim. Sebab tu dhaif fil qiyas dan juga syaz pada isti'mal. Ai qalilun fis sama. Contoh dia ajibtu minar rizqil musii ilahuhu wa min tarki ba'di salihina faqira. Ajibtu minar rizqil musii ilahuhu. Ilahuhu tu jadi fa'il bagi rizq. Faham?
ajibtu minar rizqil musii ilahuhu. Musi itu maf'ul bagi rizq. Maksudnya aku ajib daripada Allah Ta'ala ni dia bagi rezeki kepada orang yang musi, orang yang buat benda tak, buat jahat, benda tak elok, buat isaah. Dan ajib tu min tarki ba'dis salihin al-faqira. Maksudnya min rizki tarki kan ya, min tarki ba'dis salihin al-faqira. Syahid kita dekat minar rizqil musi ilahuhu, ai ajibtu min an razaqal musi'a ilahuhu wa min an taraka ba'das salihin faqira. Jadi aku ajiblah Allah Taala ni dia bagi rezeki kat orang yang musi, tapi Allah Taala tinggalkan orang sebahagian orang soleh ni dalam keadaan fakir. Itu maksud dia. Allah Taala a'lam. Mudah kan? Okay. Habis i'mal masdar. Nanti kita masuk i'mal isim fa'il. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.